Kita terus bawakan perkembangan terkini juga melalui sidang media berkenaan dengan ketibaan vaksin Sinovac dari KLIA. With my counterpart, Mr. Wang Jigang, the Minister of Science from China. Penerimaan vaksin ini adalah satu perkembangan baik dalam usaha untuk kita menambah bekalan vaksin yang ada di Malaysia. Seperti mana yang kita sedia tahu, kita meletakkan sasaran 80% penduduk di Malaysia diberikan vaksinasi COVID-19 dan salah satu daripada calon vaksin yang telah pun kita senaraikan adalah daripada pihak Sinovac. Excellency, I said that the delivery this morning will be part of our vaccine portfolio. Sinovac has been another vaccine that has been considered by the Malaysian government for our national immunization policy. And we are hopeful that with the Sinovac vaccine, and if it is later approved by our regulatory agency, it will certainly be part of our portfolio to meet the target of 80% of the population in Malaysia to be immunized. Saya ingin menyatakan bahawa penghantaran vaksin Sinovac ini adalah penghantaran secara pukal ataupun bulk delivery of the vaccine. Ya, ia bukan vaksin finished product. Dia ada dua perbezaan: vaksin yang dihantar yang dah siap. Maksudnya vaksin itu datang dah masuk dalam berbuli ataupun dah masuk dalam vial. Tetapi vaksin yang kita terima hari ini adalah vaksin secara pukal. Maksudnya kita dapat dalam bentuk bulk dan ianya akan dihantar ke kilang Pharmaniaga di Puchong, di mana satu langkah untuk kelulusan itu akan bermula. Sebab kelulusan bagi Sinovac ini ada dua. Pertamanya kelulusan untuk vaksin itu sendiri. Yang kedua kelulusan untuk proses penghilangan di Pharmaniaga. Sebab itu ramai yang tanya, kenapa hari ini kita terima vaksin yang masih lagi belum dapat kelulusan daripada pihak regulatory, ya? Ini disebabkan proses kelulusan regulatory mestilah melihat bagaimana vaksin ini dikilangkan ataupun dibotolkan di kilang Pharmaniaga. Barulah dia boleh bagi kelulusan. Ini apa yang disebut, ya, sebagai bertujuan untuk menyediakan data permohonan pendaftaran dan juga menjalankan proses validasi, penjalanan sijil analisa produk yang siap dan juga melihat kepada data stability daripada kilang Pharmaniaga. So this issue has to be explained very carefully. Ya, kita kena jelaskan bahawa ya memang betul vaksin Sinovac masih lagi dalam penilaian NPRA. Tetapi untuk kita bagi kelulusan kepada Pharmaniaga, kilang Pharmaniaga untuk melaksanakan fill and finish, maka NPRA kena buat penilaian kepada kilang itu sendiri dan juga kepada proses fill and finish. Dan itu tidak dapat dilaksanakan kalau kita tak ada vaksin. So they have to study the stability report, the manufacturing, penilaian manufacturing di Pharmaniaga, barulah NPRA boleh buat penilaian dan akan buat satu recommendation ataupun sure kepada pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD yang akan buat kelulusan sama ada boleh ke tidak, ya. Tetapi saya nak buat perbandingan sebab ada yang kata kita dapat vaksin yang belum lulus. Ini vaksin bulk untuk tujuan kita menilai kilang. Ada negara lain yang mungkin ada tahap penilaian regulatory yang sama ketat dengan Malaysia yang terima Sinovac finished product. Where? Singapore. Singapore has already received Sinovac walaupun belum lagi mendapat kelulusan daripada badan regulatory. And that's not for fill finish, that's a finished product already. Why are countries doing this? Sebab kita dapati bahawa sekarang ini bekalan sangat-sangat kurang. Dan kita nak pastikan bahawa walaupun kelulusan regulatory belum lagi diberi, kita bagi kebenaran untuk bawa supaya dapat diuji stability testing dan sebagainya di kilang. Jadi apabila kalau dapat diluluskan oleh NPRA dan pihak berkuasa kawalan dadah, maka vaksin itu dah ada di sini. Senang untuk kita teruskan dan
saya diberitahu Pharma Niaga kalau diluluskan dapat keluarkan 2 juta dos setiap bulan. 2 juta dos setiap bulan, ya, di Puchong. Maksudnya kita ada bekalan yang steady supply daripada Pharma Niaga. Data-data yang saya sebutkan tadi adalah penting untuk memastikan vaksin yang dikilangkan di Malaysia adalah sama dari segi kualiti dan potensi sebagaimana yang dihasilkan oleh pengilang Sinovac di China. Ini membolehkan data ujian klinikal ke atas manusia yang dijalankan menggunakan produk yang dihasilkan oleh pengilang di China digunakan oleh Pharma Niaga untuk menyokong bahawa produk mereka adalah selamat dan berkesan. I'm sorry, Excellency, I've been speaking in Malay, but what I've been saying is that we've been bringing this batch of vaccines in bulk because our regulatory agency, the National Pharmaceutical Regulatory Agency, has to conduct certain stability testing at the factory to ensure that the vaccine is safe, the manufacturing process is safe, and that they can give their approval for the vaccine to be used in Malaysia. That's what I'm explaining to the press, because there are some people asking the vaccine has not been approved. But this is part of the approval process. Ini sebahagian daripada proses pendaftaran yang mana vaksin ini mestilah dinilai dikilang Pharma Niaga itu sendiri. Saya juga ingin maklumkan bahawa tahap keberkesanan vaksin Sinovac ini, ya, ini juga perkara yang mendapat perhatian orang ramai. Antara 50.4% sehingga 91.25%. Vaksin ini telah pun diguna di negara-negara selain daripada negara China, di Indonesia, di Turki, di Chile, Hong Kong, Brazil dan Cambodia. Malah vaksin yang disuntik kepada Presiden Republik Indonesia adalah vaksin Sinovac. Ya. Jadi vaksin ini telah pun diguna pakai. Dari sudut perbezaan keberkesanan, dia telah bergantung kepada uji kaji yang telah dijalankan. Dia 90% di Turki, tapi 50% lebih di Brazil. Sebab profil sukarelawan yang telah menerima suntikan Sinovac di Brazil, dia lain sikit. Ya, dia lain sikit. Dia beri kepada golongan yang berisiko tinggi, khususnya barisan hadapan. That's why the clinical data from Brazil was slightly over 50%, because the volunteers in that clinical trial were those in the front lines. And the way that the efficacy numbers were reported were a little bit more complex. Namun demikian, saya ingin tekankan bahawa mengikut Badan Kesihatan Antarabangsa, WHO, the minimum level of efficacy is 50%. Whatever it is, seperti mana yang saya sebutkan semalam, our NPRA is very, very strict dan mereka tidak akan luluskan vaksin yang tidak selamat dan tidak berkesan. Ya? Jadi saya harap tidak ada keraguan daripada mana-mana pihak, Sinovac ataupun mana-mana vaksin yang diluluskan oleh NPRA dan juga pihak berkuasa kawalan dadah KKM adalah vaksin yang selamat dan berkesan untuk digunakan di Malaysia. Saya ingin juga memaklumkan di sini bahawa sehingga jam 7 pagi tadi sebanyak 1,183,779 semula. 1,183,779 pendaftaran telah diterima melalui MySejahtera untuk menerima vaksin COVID-19, dan sehingga semalam dalam banyak-banyak pelancaran di peringkat negeri, sehingga semalam 3,580 orang telah pun diberi suntikan vaksin COVID-19 di Malaysia. Thank you, Excellency. Would you like to say a few words? Please welcome His Excellency Ouyang Eugene, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to Malaysia, to say a few words. Distinguished Minister of Science and Technology and Innovation, ladies and gentlemen, good morning. Today we are here to announce the good news of the celebration.
The first batch of the Sinovac COVID-19 vaccines has arrived in Malaysia. As a Chinese ambassador to Malaysia, I'm very pleased to attend the anniversary of the Sinovac COVID-19 vaccine. I would also like to take this opportunity to extend my sincere respect and gratitude to all the friends who have made great efforts in China-Malaysia cooperation against the pandemic, including and in the research and the production of the vaccine. Since the outbreak of the COVID-19 pandemic more than 1 year ago, the government and the people of China and Malaysia has worked side by side in fighting the pandemic and recovering the economy, providing firm support and sincere assistance to each other. Which demonstrates the deep friendship between our two countries that has supported each other through thick and thin. Last October, Chinese State Council and the Foreign Minister Wang Yi visited Malaysia during his visit. China and Malaysia has reached an important consensus on the vaccine cooperation. Over the last several months, the Chinese government and the Chinese embassy in Malaysia has been working closely with the relevant Malaysia ministry, including the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Science, Technology and Innovation, and the Ministry of Health. Encouraging Chinese vaccine companies to cooperate with the Malaysian side on the vaccine procurement, production, and the phase 3 clinical trials. We have tried our best to make the Chinese vaccines arrive in Malaysia as soon as possible. Last month, Sinovac signed an agreement with Moderna to supply 14 million doses of the COVID-19 vaccines in batches within a year. Today, the arrival of the first batch of the vaccines in fact shows that tangible achievements of the China-Malaysia vaccine cooperation and represents the deep friendship between China and Malaysia. The first batch of the Sinovac in fact will be packed into 300,000 vaccines by Moderna. The additional 100,000 doses of the Sinovac vaccines are ready, good for emerging use, and will arrive as soon as necessary is approved. A few weeks before, the Malaysian government has announced a comprehensive national immunization program. I believe the arrival of the Chinese vaccines will contribute to this program and help cut out the heat of the pandemic at an early age, supporting the Malaysian people in the new chapter of life. I would like to take this opportunity to illustrate that Chinese government has always given top priorities to the safety and the effectiveness of vaccines. We require Chinese vaccine companies to promote the vaccine research and development in strict accordance with the scientific laws and relevant regulations. The phase 3 clinical trials of the Sinovac vaccines has been carried out in many countries. Over 36 million of the doses of the Sinovac vaccines has been administered in China and abroad. The result proved that Sinovac vaccines is safe and effective. Besides, it has been allowed by the Indonesian authorities. I hope this information will infuse more confidence into the Malaysian people who will be inoculated with the Sinovac vaccines. Share a common destiny.
Baik, itu antara sedikit perkembangan terkini yang kita bawakan langsung dari KLIA untuk sidang media. Setelah kita sama-sama saksikan tadi, dengan selamatnya juga kita menyambut ketibaan vaksin Sinovac yang diterbangkan dari Beijing langsung ke Malaysia. Apa yang kita difahamkan, penghilangan kelompok VV akan dimulakan 1 Mac 2021 dan dijangka siap dalam masa tempoh 12 hari. Maknanya ada konsep dia fill and finish. Yang dilaksanakan ataupun diberikan tanggungjawab iaitu Farman Niaga sendiri untuk melakukan pembotolan yang dilakukan di kilang yang bertaraf dan juga diktiraf yang terletak di Puchong. Jadi kita harapkan juga agar ia berjalan dengan lancar dari pembotolan hinggalah diedarkan untuk kegunaan masyarakat setempat. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Nirwandi Mat Nordin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga Informasi UiTM. Doktor, kita pun dah sama-sama saksikan tadi bagaimana ketibaan vaksin tersebut juga pada masa sama merupakan simbolik kerjasama yang erat antara negara kita Malaysia dan juga China, dan tadi pun sidang media kita faham bahawa ini merupakan salah satu lagi manfaat yang kita terima kedua-dua pihak. Macam kalau China dapat melakukan dari segi kajian di negara kita dan kita mendapat manfaat ataupun keutamaan untuk mendapatkan vaksin tersebut dengan lebih awal. Jadi doktor melihat bagaimana proses yang terjalin antara Malaysia dan juga China dalam memastikan vaksin COVID-19 ini dapat disampaikan dengan cepat. Saya rasa dalam keadaan ini kita rakyat Malaysia seharusnya merasa berbangga dengan apa yang terjadi dalam negara kita, kerana dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 kita harus ingat apa-apa perkara yang membawa pada asas untuk mencipta satu formula dan solusi terhadap masalah keselamatan kesihatan perlu dilihat dari segi pelbagai mekanisme. Kerana vaksin diplomasi ini ataupun diplomasi vaksin ini telah menjadi satu perkara yang banyak diperbincangkan dan perebutan. Kita lihat bagaimana dalam kenyataan yang diberikan dari semasa lintas langsung, kita lihat bagaimana ia juga menjadi satu isu keselamatan yang perlu diberi perhatian serius, kerana yang menyebabkan keselamatan kemanusiaan iaitu masyarakat dan rakyat yang akan menerima vaksin, dan juga berhubung dengan isu-isu penghantaran dan penerimaan vaksin dari sebuah negara itu. Dan dari sebab perkara ini kita dapat di mana Malaysia diberikan satu keutamaan daripada dasar luar negara kita yang amat baik dengan negara-negara kuasa besar dunia termasuk China dan sebelum ini dengan US. Dan kita lihat bagaimana memberi ruang pada satu bentuk inovasi baru. Dan apa yang menarik dalam perkara ini adalah kita antara negara pertama yang diberikan kelulusan untuk mengadakan proses fill and finish. Dan juga memastikan proses-proses supaya bahagian-bahagian tertentu dapat dibangunkan dalam memastikan inovasi keselamatan kesihatan ini berjalan selaras dengan apa yang telah dibangunkan selama ini. Kalau kita masih ingat pada permulaan dahulu, kita menggunakan inovasi menggunakan Akta 342, menggunakan perkara-perkara berhubung dengan sidang Majlis Kesihatan Negara, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kini kita telah juga membina satu inovasi baru dengan satu bentuk diplomasi awam yang cukup baik dengan negara luar, dengan China, dan China juga menggunakan peluang sepenuhnya untuk mengkaji kualiti vaksin mereka dan terbukti ini juga satu bentuk inovasi yang perlu dibanggakan oleh rakyat Malaysia, kerana inilah bentuk inovasi yang kita mahu. Okey, baik, betul, kita mendapat isyarat sekali lagi untuk kita kembali ke KLIA untuk sama-sama kita ikuti sidang media sekali lagi. Jadi terus kita ke sidang media. Bila vaksin Sinovac akan menerima kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada NPRA dan juga daripada pihak berkuasa kawalan dadah. Jawapan saya jelas hari ini, saya tak tahu. Dan saya tak boleh tahu. Sebab NPRA buat kerja secara bebas dan berkecuali. Ya, saya tak boleh tanya NPRA bila nak lulus. Saya tak boleh tanya pihak berkuasa kawalan dadah bila nak lulus. Jadi jawapan yang tepat dan menyenangkan hati rakyat adalah saya tak tahu. They must be allowed to do the work. Yeah, of course, we want them to approve safe vaccines as quickly as possible, but there's no shortcut. Jangan paksa NPRA untuk buat apa-apa keputusan ataupun desak mereka. They must be allowed to do their job. Baru rakyat Malaysia senang hati. Tidak ada apa-apa desakan, tidak ada apa-apa tekanan terhadap badan regulatory kita. Yeah, that's very, very important. So I don't know. On the question about the Pfizer vaccine, kita akan update selepas mesyuarat JKJAV hari Isnin nanti berkenaan dengan perincian penghantaran dos dan sebagainya. Yeah. Soalan ketiga adalah bila saya nak terima suntikan vaksin. Saya telah meneliti sejak beberapa hari ini
pandangan dan pendapat daripada rakyat. Saya melihat Perdana Menteri kita, Ketua Pengarah Kesihatan dan sekarang ini banyak menteri-menteri besar dan frontliners telah mula menerima vaksin Pfizer. Jadi rakyat sudah semakin yakin dengan Pfizer. Ya, dia yakin dengan Pfizer. Sebab PM pun dah ambil, Menteri Pertahanan pun dah ambil, tak ada apa-apa kesan sampingan. Sekarang ni rakyat tanya, oh pemimpin semua ni ambil Pfizer, barang baik. Ya, yang lain-lain ni semua untuk rakyat biasa saja. Jadi saya dah buat keputusan semalam, saya akan ambil vaksin yang akan diluluskan seterusnya. Apa saja vaksin yang diluluskan seterusnya, saya orang pertama ambil. Kalau Sinovac, Sinovac. Kalau daripada Rusia, Rusia. Kalau AstraZeneca, AstraZeneca lah. Ya, saya tak akan ambil vaksin Pfizer. Bukan sebab Pfizer tak bagus, Pfizer bagus. Pfizer dah selamat dan terbukti. Tapi biarlah, ada juga daripada barisan menteri ni yang memberi contoh ambil vaksin yang akan datang. So whatever vaccine crosses the line next, I'll take. And I don't know which one it's going to be. If it's Sinovac, Sinovac. If it's Sputnik, it's Sputnik. I'll take the vaccine. I'll be the first to take the next vaccine. My question is about the Chinese vaccine. Third trial has started this January. So could you introduce some ongoing details of the third trial's result? And one more is, will Chinese vaccine got the permission to use for the public as emergency using before the third trial got the result? Okay. On the trials that are ongoing right now, it's coming along well. We are looking for volunteers from the older age group at the moment, and it's coming along smoothly. We've had very, very strong response from Malaysians to participate in the phase 3 clinical trials that are going on right now. As far as emergency use is concerned, Malaysia does not and is not planning to use emergency authorization for vaccines. All our regulatory approvals so far for Pfizer has not used emergency use because we don't want to cut corners when it comes to regulatory approvals. Hi. Hello. Hi. I'm Lin Hao from Xinhua. I've got a question for the ambassador. So the first is that... A bit louder, please. Can't hear you. Hello? All right. My first question is that about the Sinovac vaccine, when will the remaining of the vaccine be arriving in Malaysia? And second, would the ambassador please elaborate a little bit on the other cooperation between Malaysia and China in field like vaccine development? And I also have one question for YB, sorry. If you look at the vaccine portfolio of the National Immunization Program, there will be like 30% from China, more than 20% from Sinovac, and 10% around from CanSino. Of course, you said they were still subject to the regulatory approval by the Malaysian authorities, but does that signal the Malaysian government's trust and faith in this Chinese developed vaccine from the onset of it? Excellency, would you want to say something first? Okay. 大使阁下您好我想请问您，请问剩余的科兴疫苗将于何时运抵马来西亚？第二个想请问您的问题是，请问中马两国在疫苗合作方面还有何其他最新进展？谢谢。According to my understanding, because actually the Sinovac has signed the agreement with Firmaniaga. The rest of the Sinovac will arrive in Malaysia actually from the March onward. Actually, during the year, month by month. And also, according to my knowledge about the cooperation between China and Malaysia, besides the Sinovac, also the Chinese company is CanSino
company currently is negotiating with Malaysia side. Maybe Malaysia Ministry of Health is negotiating about to provide the Chinese vaccine about 3.5 million doses of the vaccines to Malaysia. And also, the Chinese Shenzhen company is a contact company, and also have signed an agreement with Malaysia's company named Yongtai, and currently is conducting the phase 3 clinical trials in Malaysia. And upon the success, the contact will provide the 10 million doses of the vaccines per year within the 5 years. And also the Chinese Academy of the Medical Science is conducting actually Sinovac phase 3 clinical trials. Currently it's going very well and accessed very smoothly. So I think it's in the future, maybe there are other actually the Chinese companies and Malaysia companies will continue to have a cooperation on the vaccines development. So all of this, I think, indicated that the relationship between China and Malaysia also reaching a very high, especially during the pandemic prevention. I think and I believe that the Chinese side and the Malaysia side will code very good cooperation on the vaccine development and cooperation. Thank you. I'd just like to add to what His Excellency said. Our portfolio of vaccines were negotiated based on early clinical results, interim clinical results, as well as the track record of the vaccine manufacturers. We, of course, want all the vaccines to go through the necessary regulatory approvals. But I think the cooperation between the government of the People's Republic of China and Malaysia was extremely important in ensuring that we could also include the Chinese vaccines in our portfolio. Okay. And we have one more question. Sorry, can we get somebody else to ask first? Yeah, over there. Hello. Thank you, KJ. I saw Pharma Niaga Berhad will fill and finish the vaccines, and my questions are: how many vials are there in each batch that Sinovac can provide? And the second one is: are there any differences in quantity from Pfizer's and Sinovac's in terms of vials quantity? Thank you. As far as how many vials per batch, that's something that Pharma Niaga will answer. The only thing is, I can tell you from the 200 liters that we have received this morning, that translates to about 300,000 doses, if I'm not mistaken. Yeah. And as far as the vial per dose is concerned, I think it's 5. Sorry, 1 dose per vial. No, it's 1 dose per vial. Okay. Rabi? Ya. Rabi KJ? Rabi, saya ada 3 soalan. Soalan pertama berhubung dengan vaksin Sinovac ni. Adakah NPRA akan hanya bagi kelulusan apabila semua vaksin yang dihantar secara pukal ni tiba ke lokasi pemprosesan Pharma Niaga, ataupun dia boleh berlaku secara concurrently untuk dikeluarkan 2 juta dos yang pertama tu? Soalan kedua berhubung dengan kebenaran daripada FDA terhadap penyimpanan dan penstoran vaksin Pfizer. Sekarang ini ada kelonggaran supaya tidak lagi perlu memerlukan peti sejuk simpanan ultra. Bagaimana, ada sebarang pindaan kepada proses penyimpanan di Malaysia atau tidak? Soalan yang terakhir, FDA juga menuluskan kelulusan kepada 1 dose vaksin, which is Johnson & Johnson. Boleh dapatkan procurement update on that matter? Thank you. Ya, pertamanya saya nak menjelaskan proses kelulusan bagi Sinovac ini. Ya. Bagi Sinovac ini, dia ada 2 kelulusan yang diperlukan oleh NPRA. Yang pertama, NPRA akan memberi kelulusan kepada
vaksin yang dikeluarkan oleh Sinovac Life Sciences di China itu sendiri. Itu vaksin yang dibuat di China sebab raw material dia datang daripada China. Jadi itu kelulusan perlu dibuat untuk vaksin yang keluar daripada kilang di China. Tetapi oleh kerana proses pembotolan ataupun fill finish dilaksanakan di Malaysia, itu permohonan yang kedua. Itu kelulusan yang kedua. Jadi ada dua kelulusan di sini yang diperlukan, ya. Jadi soal adakah NPRA akan bagi kelulusan apabila batch by batch? No. Kalau sekiranya NPRA dah puas hati dengan vaksin yang telah pun kita terima pada hari ini dan juga proses penghilangan dan juga stability testing yang dilaksanakan, maka selepas itu akan diberikan kelulusan dan juga didaftarkan, mungkin conditional registration seperti mana Pfizer. Tetapi apa yang NPRA buat setiap kali a new batch comes in, they do lot release inspection, apa yang dinamakan sebagai lot release inspection. Batch by batch datang, dia akan inspect setiap penghantaran untuk memastikan bahawa tidak ada kecacatan kepada penghantaran tersebut. But as far as the registration, it's once, but on a conditional basis. That's the indication from NPRA. On the storage condition for Pfizer, you're right, FDA has given approval for the Pfizer vaccines to be stored at a higher temperature, which is minus 20 degrees Celsius. This will help with our logistics management. But the conditional license that Pfizer has received from NPRA is based on the minus 80 degrees Celsius storage condition. So what Pfizer will need to do now is to resubmit ataupun submit to NPRA the new data that shows that the vaccine is stable for 2 weeks at minus 20 degrees Celsius for NPRA to make approval. Yeah, walaupun dah disetujui di FDA, we have to approve it here. And the initial application by Pfizer was for storage conditions of minus 70 to 80 degrees Celsius. So they will have to submit the new data to show that the vaccine is stable at minus 20 degrees Celsius. Soalan ketiga berkenaan dengan Johnson & Johnson. Pihak KKM sedang memperhalusi term sheet daripada Johnson & Johnson dari aspek undang-undang dan sebagainya, dan saya telah minta supaya dipercepatkan untuk ditandatangani term sheet tersebut oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dalam masa yang terdekat. Yeah, can we just go through everyone and then we'll come back to you. Yes, anyone else? Code Blue? Good morning, YB. Ashwita here from Code Blue. I have 3 questions. The first one is NPRA going to conduct human trials as part of their regulatory approval for the Sinovac? No. Okay. All right. The second one is, for example, those who are vaccinated, can they now stop using the face mask and not adhere to social distancing? No. Is there some form of conditions, for example, 3 people in one room, all vaccinated, don't have For now, no. For now, all non-pharmaceutical interventions remain as per existing SOPs. That's because it's not because we're not confident with the vaccines, but it's because we simply don't have enough data yet. So on advisement from DG, we maintain all SOPs, including for people who are vaccinated. So even if you're vaccinated, the guy next to you is vaccinated, wear your mask. All right. Third question? Third question? Yeah. The third one is, are we seeing a pattern of selective vaccine hesitancy, particularly towards certain vaccine? They don't want to get vaccinated with this particular vaccine in the public. And if yes, what's our approach on tackling this situation? We are seeing some selective hesitancy. There are those who really want the Pfizer vaccine. There are those who really want the Sinovac vaccine. I've spoken to some medical practitioners who say that the Sinovac vaccine uses the traditional inactivated platform, which is you take the whole virus, you inactivate it, and you put it inside your body. That's how the old vaccines used to work. It's tried and tested. It is the analog technology of vaccines. It is tried and tested. There are some who say, oh, the mRNA is good because of the efficacy is high. These are all views that we have to listen to. Yeah. At the moment, the government's position is, please take whatever it is that the NPRA has approved. It's safe and efficacious.
That's why I've offered myself to take whatever it is that the NPRA has approved next. I'll take that as a demonstration of vaccine confidence and also to my confidence towards NPRA. But we'll continue to monitor this. At the moment, our logistics system, it will complicate our logistics system to allow people a choice. So my message is still the same. Whatever the NPRA says is safe and efficacious, take that vaccine. Okay, we can take from you. Yeah, that's the question. Yeah, I just feel a little bit confused because Sinovac has been used in China and other countries, among millions of people. So I know NPRA now is still reviewing the effectiveness of the Sinovac. Could you tell us the detail, the specific schedule of how long the assessment will be, and when possibly will the Malaysia public can reject the Sinovac? Thank you. First of all, we take note of where these vaccines are being used around the world. But we have our own regulatory agency. And only our regulatory agency can approve vaccines to be used in Malaysia. Yes, we look at whether the vaccine has been approved by the FDA, by the European medical regulator, by the UK medical regulator in China. But at the end of the day, vaccines in Malaysia must be approved by our regulator because we want to make sure it's safe for our people. As far as the timing of when it will be approved, I've said earlier, our regulators are independent and they will not tell me or any minister when the vaccine will be approved. And that should be the case because we want to make sure that there is no pressure, that there's full independence for our regulator, and we want to make sure that the data that they receive transparent and good data. Pfizer was approved very quickly because they gave their data quickly. It was published internationally in peer-reviewed journals, and the data was widely available and transparent. If you publish your data in internationally recognized peer-reviewed journals and it's transparent, the process is faster. Can we have more questions? Last question, one last question from the Yes. screen. Yeah, thank you. Can we have last question from the Zoom? Or if we don't have any Whatever? further questions, Okay. Yeah. I would like to thank Mr. YBKJ and also Her Excellency Oh Young Eugene, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. Baik, kembali bersama kami di Semak Pagi Malaysia. Itu tadi sidang media bersama dengan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin dan juga bersama dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, iaitu Tuan Yang Terutama Ouyang Eugene, untuk berikan penjelasan dan juga menjawab persoalan dari pihak media tadi. Ini kita lihat kerjasama yang cukup baik antara negara kita Malaysia dan juga China dalam kita melihat bagaimana pula vaksin yang telah pun kita terima secara pukal dan disambung pula untuk dari segi aspek pembotolan, penghilangan fill and finish oleh pihak kita di Malaysia. Dan kita masih lagi bersama dengan tamu kita Dr. Nur Iwandi Maknudin, dan sedikit ulasan tentang apa yang kita lihat saksikan tadi. Usaha tersebut dilihat sebagai satu kejayaan hasil hubungan baik antara Malaysia dan China. Dan dengan wujudnya sebuah jawatankuasa di antara Malaysia dengan China, iaitu dengan pembotolan di sini, adakah ia akan membuka satu lagi kerjasama baharu dalam bidang pembangunan vaksin? Saya rasa satu kupasan yang menarik yang kita dapat lihat apa yang dibentangkan di sidang media tadi menunjukkan bahawa sebenarnya negara kita ini terus mencipta inovasi dalam memastikan peranan keselamatan kesihatan itu terus dibina. Bermula tadi apa yang kita bincangkan dengan Akta 342 Akta Kawalan Penyakit-Penyakit yang digunakan sebagai inovasi dengan sidang Majlis Kerajaan Negara dan akhirnya membentuk pada PKP dan juga membentuk jajaran perniagaan individu boleh berniaga dan sebagainya. Ini membentukkan satu bentuk kerjasama strategik yang saya rasa yang pertama kali berlaku, produk fill and finish itu berlaku dalam negara kita berhubung dengan vaksin COVID-19. Dan pencapaian ini membuktikan bahawa apa? Bahawa satu hari nanti kemungkinan sekiranya perkara ini berlaku dan ia telah
diberikan kelulusan oleh pihak regulatori farmasi negara dan ia akan memberikan satu proses pengeluaran vaksin yang agak banyak yang mencukupi untuk digunakan oleh rakyat negara kita dan berkemungkinan ia juga boleh disalurkan kepada tempat-tempat lain. Dan inilah satu pandangan, saya rasa satu kerjasama strategik yang menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap negara kita bermula daripada proses diplomasi dan juga kemampuan negara kita dalam meningkatkan tahap kesihatan kemasyarakatan khususnya farmaseutika negara. Dan peluang ini perlu digunakan sepenuhnya. Dan rakyat harus menyokong, masyarakat harus menyokong mendaftar untuk mendapatkan vaksin kerana sekiranya perkara ini berlaku, saya rasa dalam tempoh jangka masa yang singkat, berkemungkinan permasalahan COVID-19 ini dapat diselesaikan dan permasalahan-permasalahan berhubung dengan pembekalan vaksin dapat dipercepatkan. Kerana bukan mudah untuk sebuah negara memberikan kepercayaan kepada negara untuk mengadakan proses fill and finish kerana ia melibatkan kerjasama strategik dan harus meningkatkan keupayaan negara itu sendiri. Dan terbukti antara yang berlaku dalam negara kita negara pertama yang menerima vaksin Sinovac secara pukal dan akan dilakukan proses fill and finish di sini. Dan seperti mana jaminan diberikan oleh YB Menteri sebentar tadi, saya rasa proses validasi itu penting. PV, proses validasi ini akan menunjukkan sama ada vaksin itu boleh diguna pakai atau tidak dan dengan satu SOP yang ketat, regulation yang ketat daripada pihak farmasi negara, saya rasa ini menjawab pelbagai soalan. Antara soalan yang jawab kenapa negara lain cepat dapat vaksin, kita lambat. Kenapa negara lain dicucuk dengan vaksin dahulu, kita tidak dicucuk vaksin. Ini menunjukkan bahawa apa? Bahawa dalam apa-apa perkara, Malaysia bukan sebuah negara yang diperagui dari standard dunia. Piawaian terhubung isu teknikal termasuk keselamatan kesihatan. Dan ini memberikan jaminan kepada kita. Satu kelagaan sebenarnya apabila saya mendengar bahawa kita sebenarnya berada dalam satu proses technicality yang amat ketat dan memungkinkan agar vaksin ini betul-betul selamat sebelum ia diedarkan dan disuntik kepada orang awam. Itu sebabnya NPRA pun ada seperti mana kita ikuti sidang media tadi, NPRA belum meluluskan vaksin Sinovac kerana mereka ingin melihat dari segi aspek penghilangan yang dilaksanakan oleh pihak Farmaniaga. Setelah selesai dan telah pun dihasilkan dalam bentuk berbuli ataupun vial, barulah dikeluarkan kelulusan. Melihat bahawa jaminan NPRA itu antara aspek yang penting untuk memastikan ia selamat untuk diterima. Baik, kalau kita lihat lagi dari segi aspek hubungan diplomatik bilateral Malaysia dan juga China. Kalau kita lihat sebelum ini, kerjasama ataupun hubungan itu dapat diterjemahkan dari segi simbolik. Khususnya kita menerima ataupun dipinjamkan Panda, Zing Zing dan Liang Liang. Lepas itu kerjasama dari segi otomotif, kerjasama antara Proton dan juga Geely. Dan kali ini kita dapat lihat aspek dari segi kesihatan, inovasi penghasilan vaksin. Bagaimana Doktor melihat perkembangan sebegini dan akan meluas lagi pada masa akan datang? Kalau kita lihat dari sejarah negara, kita lihat kita berjaya menyelesaikan pelbagai permasalahan, isu-isu berhubung dengan keganasan, isu-isu berhubung dengan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan kaedah diplomasi awam, public diplomasi, hubungan antara luar negara, hubungan diplomatik yang amat baik. Dan inilah kekuatan negara Malaysia sebenarnya yang perlu diiktiraf oleh rakyat dan juga oleh masyarakat Malaysia, bahawa kita mempunyai satu kekuatan diplomasi awam di mana kita dipandang dengan lebih tinggi oleh negara-negara luar. Kita mendapat pengiktirafan daripada negara luar berhubung apa saja kerjasama strategik. Kerana kita bukan negara yang mengamalkan konsep polisi ketenteraan. Kita sebuah negara yang mengamalkan konsep soft power, konsep kuasa-kuasa ataupun konsep penerangan diplomasi yang tinggi. Dan dia merangkumi pelbagai elemen. Antara elemen itu tentunya kerjasama ekonomi, kerjasama ketenteraan, kerjasama strategik, dan inilah satu bentuk cabang keselamatan kesihatan yang membentuk satu bentuk jajaran baru dalam proses perhubungan diplomatik dengan negara-negara besar, dengan kuasa-kuasa besar dunia seperti China. Dan kepentingan China dalam perkara ini kerana China mendahului ataupun memimpin ekonomi dengan kuasa-kuasa besar lain. Dan kerjasama-kerjasama ini membuka ruang sebenarnya kepada China dan kepada Malaysia untuk memperkembangkan jajaran-jajaran berhubung isu-isu tertentu. Dan sudah tentu vaksin ini memberi satu ruang baru. Dan kita dapat lihat sekiranya proses ini berjaya, ia akan membuka satu proses baru dalam mekanisme perhubungan diplomasi awam dan membentuk satu jaringan diplomatik yang lebih baik. Dan kerjasama strategik ini penting sebuah negara seperti Malaysia. Kerana ramai yang mempertikaikan kerana mengatakan kenapa kita perlu bekerjasama dengan negara tertentu dengan perkara-perkara tertentu. Dan kita harus ingat, kekuatan negara kita adalah pengiktirafan daripada kuasa-kuasa besar, negara-negara besar seperti China yang mempunyai pelbagai resources, tetapi kita masih lagi mempunyai satu aspek kedaulatan negara yang amat tinggi. Apa-apa isu-isu berhubung dengan perkara tertentu, kita mempunyai akta-akta atau perkara tertentu yang tidak boleh disampuri oleh
campur tangan daripada negara-negara luar. Tapi berhubung dengan kerjasama strategik ini, kita harus memperluaskan, kita harus menggunakan sepenuhnya terutama dalam era keselamatan kesihatan, kerana ia akan membuka satu jajaran ekonomi, jajaran pembangunan teknologi dan satu jaringan keselamatan yang baru yang akan menjadi satu dimensi baru dalam perhubungan keselamatan kesihatan. Dan inilah yang dibangunkan oleh negara kita. Dan potensi itu dikesan, inovasi ini kesan, dan inilah hasilnya produk fill and finish di dalam negara kita. Seperti yang Dr. kata tadi, memberi kesan ekonomi, dan Malaysia telah menjalankan sains diplomasi kolaborasi strategik antara negara-negara yang boleh menghasilkan vaksin, terutama sekali China. Jadi bagaimana kesan ini dapat memberi kesan yang baik terhadap ekonomi Malaysia itu sendiri? Saya rasa perkara pertama yang ingin dilakukan, yang ingin kita lihat adalah bagaimana kita dapat melihat kembali pertumbuhan ekonomi. Apabila ruang-ruang pekerjaan kembali dibuka dengan keyakinan-keyakinan untuk membuka semula ruang-ruang perniagaan dan ekonomi dalam negara kita, dan sudah tentu ia akan membawa pada kesan limpahan ekonomi apabila vaksin itu diguna pakai dalam negara. Dan inilah yang dimahukan, ini yang dimungkinkan, kerana apa yang berlaku apabila pandemik COVID-19 melanda, berbagai permasalahan berkaitan keselamatan ekonomi menjadi satu permasalahan dan isu besar. Dan sudah tiba masanya vaksin COVID-19 ini, yang produk fill and finish yang pertamanya di Malaysia, mendapat proses validasi, dan kita berharap, kita berdoa semuanya dipermudahkan dan perkara-perkara ini dapat dijalankan dengan baik supaya kita dapat melihat limpahan ekonomi daripada pelbagai sektor yang berkaitan dengan keselamatan kesihatan ini dapat dimungkinkan dalam negara. Dan kita ingat, kita juga adalah pengeluar sarung tangan getah yang terbesar di dunia. Dan ini bukan satu proses baru, era baru dalam pembotolan vaksin dalam negara kita. Baik doktor, kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, perang dagang antara Amerika Syarikat dengan juga China, satu isu yang cukup besar juga dari segi aspek ekonomi dunia. Tetapi kita Malaysia mempunyai pendirian teguh. Walaupun kita tahu kedua-dua negara ini merupakan negara yang penting kepada hubungan negara kita, tapi kita tidak memihak kepada siapa-siapa. Kita berlaku adil dan tidak pun membelakangi siapa-siapa. Jadi macam mana kita juga dari segi keseimbangan ekonomi dan juga pada masa sama perhubungan, walaupun ada isu yang berlaku antara negara kerjasama itu. Dari segi aspek geostrategik, dari segi sejarah, kita juga antara Perdana Menteri kita juga antara Perdana Menteri yang pertama yang pergi melawat kepada Rusia untuk menjalankan kerjasama strategik dan memohon ataupun melakukan perlindungan ataupun perhubungan diplomasi. Dan kita juga antara negara-negara awal di Asia Tenggara yang pergi juga ke negara China dalam menggunakan diplomasi, dan terbukti di sinilah kekuatan Malaysia. Dan kita diperakui dalam peta dunia juga sebagai sebuah negara yang mampu untuk melakukan proses diplomasi, negosiasi berhubung dengan isu-isu serantau, terutamanya isu-isu berhubung terorisme, isu-isu berhubung keganasan. Dan ini membuktikan juga sekali lagi bahawa dalam proses dan aspirasi ini, Malaysia memikirkan satu kerjasama geostrategik dalam satu kapasiti, dalam satu pertimbangan yang amat benar sebagai sebuah negara yang berkecuali, sebagai negara yang mementingkan ketenteraman dan keselamatan dunia. Dan dalam sektor ekonomi, kadar kebergantungan kita terhadap pelabur luar adalah amat tinggi. Kadar kebergantungan kita dalam memastikan hasil negara dijana dengan pelaburan luar negara yang tinggi. Tetapi aspek kedaulatan tidak pernah kita kompromi. Jadi perhubungan strategik daripada negara China, daripada US dapat dilihat dengan pembekalan 2 vaksin, dan selepas ini kita akan juga menerima vaksin daripada negara-negara tertentu, dan ini melebarkan lagi proses dagangan ataupun kerjasama strategik di antara negara-negara luar. Dan perkara ini perlu dipahami oleh masyarakat kerana ia tidak melibatkan apa-apa juga pencerobohan terhadap sovereignty atau kedaulatan negara, malah ia membuka ruang kepada imej negara di mata dunia dan berikat satu lebaran baru dalam proses kerjasama geostrategik yang amat penting dalam faktor keselamatan negara. Kerana asas faktor keselamatan negara yang paling utama adalah ketenteraman ataupun keselamatan geostrategik dan hubungan diplomasi yang amat baik. Mungkin kalau kita melihat perkembangan ekonomi dan politik di negara China itu semakin berkembang dan dijangkakan akan menjadi sebuah negara yang mempunyai kawasan besar. Jadi pendapat Dr. Najib, adakah wajar untuk Malaysia menjalinkan hubungan atau mengukuhkan lagi langkah-langkah bagi meningkatkan hubungan antara dua negara ini? Kerana dalam pertumbuhan ekonomi ini kita harus mengikut corak perkembangan teknologi yang berlaku. Kerana dalam aspek teknologi yang berlaku dalam satu perkara, satu istilah kita panggil hybrid ataupun pencampuran ataupun pembangunan teknologi yang secara bersama, dan vaksin adalah satu contoh yang terbaik. Vaksin teknologi, vaksin diplomasi dan pembangunan kerjasama strategik yang amat baik, dan ini membuka satu ruang kepada satu proses ataupun satu bentuk kerjasama strategik. Kerana harus diingat, kerana negara China adalah sebuah negara kuasa besar dunia, negara yang amat berbangun, negara yang menguasai ekonomi dunia dan telah memperkenalkan pelbagai inovasi-inovasi ekonomi strategik
dalam konteks global. Dan mereka juga mempelopori pada masa ini di samping dari negara-negara besar tentang isu-isu teknologi vaksin. Jadi inilah masanya juga untuk kita berupaya mendapatkan sikit limpahan teknologi, kesempurnaan teknologi, perkongsian teknologi dan pembangunan vaksin secara bersama. Dan saya rasa fill and finish ni satu inovasi yang saya rasa perlu diterangkan kepada masyarakat, perlu dimaklumkan kepada masyarakat, kerana saya rasa ini satu perkara yang mengujakan saya sendiri. Kerana saya tidak pernah terfikir untuk membuat vaksin sendiri, kerana pada segi pencapaian teknologi, perkara R&D itu memerlukan satu proses yang agak panjang. Clinical trial yang diperlukan 3 fasa. Daripada CDC luar negara termasuk daripada dalam negara di bawah farmasi-farmasi tertentu. Dan kita lihat bagaimana negara-negara itu, dalam soalan tadi beliau tanyakan, kenapa kita tidak terus mengambil vaksin itu dan digunakan? Kerana kita memerlukan satu proses piawaian yang tinggi. Dan inilah masanya menggunakan satu proses secara perkongsian teknologi, menggunakan satu proses inovasi secara bersama, dan saya rasa ini satu inovasi yang amat banggakan negara. Betul. Baik, terima kasih Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga Informasi UiTM. Satu perkongsian yang menarik, penutup yang menarik juga untuk kita bawakan pada anda. Setelah kita sama-sama saksikan dengan selamatnya ketibaan vaksin yang dikeluarkan oleh syarikat pembekal, iaitu CoronaVac ataupun dikeluarkan oleh Sinovac dari langsung dari Terminal Mas Kargo Sepang Selangor tadi. Dan terima kasih juga sekali lagi pada doktor untuk perkongsian itu. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.